Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Qail Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal saleh telah dianugerahkan kepada mereka syurga Firdaus dan mereka berada di sana sebagai tetamu. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin untuk berpindah ke tempat yang lain. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdausa fa innahu a'la al-jannati wa awsatul jannati wa minhu tufajjaru anharul jannati. Apabila kamu memohon syurga, maka mohonlah syurga Firdaus, kerana sesungguhnya ia adalah syurga yang paling tinggi dan darinya lah mengalirnya segala syurga, segala sungai-sungai syurgawi. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada pihak YAPIM, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia, dan pihak tim YAPIM Smart Venture di atas kesudian memberikan kepercayaan pada saya berkongsi tentang topik 6 ciri mukmin yang akan menghuni syurga Firdaus. Allahumma ja'alna minhum. Dan pada pagi ini fokus kita adalah surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23, ayat yang pertama hinggalah kepada ayat yang ke-11, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sesungguhnya tiada sebarang keraguan, telah berjaya dan beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang kekal dalam keimanan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut ada 6 sifat yang dimaksudkan daripada perkataan Al-Mu'minun. Sebelum kita pergi dengan lebih terperinci, apakah 6 sifat penghuni syurga Firdaus, maka untuk makluman bahawasanya ayat-ayat dalam surah Al-Mu'minun dari 1 hingga yang ke-11 sebenarnya mempunyai satu ayat ataupun satu cerita. Ceritanya adalah mengenai mereka yang berjaya dengan kerja keras untuk mendapat syurga Firdaus. Saya bagi satu contoh ayat untuk mudah faham bagaimana kalau dalam bahasa Melayu ia dikategorikan sebagai satu ayat. Ada mubtada, ada khabar, ada subjek, ada predikat. Contoh ya, telah berjaya mereka yang bekerja keras semasa belajar PhD di UKM, lalu mereka menghadiri convocation. Itu kan satu ayat kan. Telah berjaya mereka yang bekerja keras semasa PhD di UKM, lalu mereka menerima anugerah di convocation. Itu kan satu ayat, tuan-tuan kan. Mana ada orang akan buat jadi sampai 10 ayat. Ya, telah berjaya mereka yang bekerja keras, yang melakukan PhD di UKM, lalu mereka. Jadi kita kalau dalam berbual, bercakap, kita tak akan bercakap begitu. Tetapi kalam Allah Azza wa Jalla bukan kalam makhluk. Allah Subhanahu wa taala apabila berbicara, memberikan kalamnya, antara tujuan kalamnya adalah untuk memujuk makhluk ataupun mahu supaya manusia yang disasarkan darinya penurunan Al-Quran agar jelas ke mana sebenarnya arah tuju kehidupan kamu. Apabila mahu mempengaruhi seseorang, anda pasti akan bercakap dengan pelbagai cara. Kalau perlu kepada memperlahankan perkataan, anda akan perlahankan perkataan. Agar orang Kelantan kata butir, dia mungkin cek tu butir-butir. Kita jelas dengan baik apa yang kamu mahu perkatakan. Al-Quran telah memecahkan satu ayat menjadi 10 ayat. Kerana dari satu sifat ke satu sifat memerlukan kamu bertanya soalan, adakah kamu
sudah benar-benar ada sifat sedemikian. Sehinggalah akhirnya satu soalan besar, a big why-nya adalah, adakah kamu benar-benar serius mahu ke syurga? Jadi kalau kamu benar-benar serius mahu ke syurga, tidak ada yang boleh menyelamatkan kamu melainkan iman. Qad aflahal mu'minun. Tidak ada yang boleh menyelamatkan kita di akhirat nanti, sama ada harta maupun anak pinak, melainkan semuanya mesti mempunyai kaitan dengan iman. Qad aflahal mu'minun. Tiada sebarang keraguan. Allah Ta'ala memberikan jaminan. Kita kena ingat, ini pengumuman daripada Allah yang menguasai masa. Allah Ta'ala bercakap, Allah Ta'ala berkata-kata, memberikan jaminan bahawasanya orang yang mantap imannya, al-mu'minun, ya, bukan alladhina amanu. Alladhina amanu, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, adalah mereka yang masih memerlukan teguran, didikan, penambahbaikan. Ya ayyuhalladzina amanu, and then Allah Ta'ala memberikan teguran. Tetapi mereka yang sudah mantap imannya, stabil imannya, maka dia menjadi bentuk kata nama, bukan kata fa'il. Al-mu'minun adalah kumpulan orang-orang ya, sedang memberikan tafsiran kepada siapakah dalam kategori orang-orang yang terjamin mendapat syurga Firdaus. Dan Allah Ta'ala menyebutkan mereka adalah orang-orang yang mantap imannya. Orang-orang yang kalau dalam perumpamaannya, kalau kita berada di lautan, barangkali kita menaiki perahu. Perahu kadang-kadang stabil, kadang-kadang tidak stabil. Itu barangkali alladzina amanu. Ada masa iman itu naik, ada masa iman itu turun. Tetapi kalau kita naik boat, ya, dengan izin Allah lah, ya, insya-Allah sentiasa stabil walau ya, apa pun keadaan lautan berkenaan. Wallahu alam. Tetapi sekadar perumpamaan antara menaiki perahu dengan menaiki boat. Yang menaiki boat itulah umpamanya orang-orang yang benar-benar beriman, mantap imannya. Tetapi pertama sekali saya sebutkan tadi, perkataan qad ini adalah satu bentuk penegasan, taukid untuk menghilangkan keraguan. Kerana yang bercakap ini adalah Allah yang menguasai masa lampau, masa sekarang dan masa akan datang. Maknanya apa? Allah Ta'ala bercakap dari dimensi masa hadapan. Allah Ta'ala sudah melihat dalam pengetahuan Allah adanya kumpulan manusia yang menduduki syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus. Kemudian Allah Ta'ala memaparkan masa lampau mereka. Allah Ta'ala bawa kita kepada cerita-cerita mereka di dunia dahulu. Ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah cerita mereka di dunia dahulu. Tetapi ayat yang pertama seolah-olah ucapan, ya, daripada pemberi scroll, ya, pemberi anugerah, tahniah. Ya, dan kita dipertontonkan dengan adegan ucapan tahniah berkenaan. Sedangkan peristiwa itu belum berlaku kepada kita orang beriman, tetapi Allah Ta'ala membawa cerita masa hadapan, dan Al-Quran penuh dengan cerita dari masa hadapan, kerana ini keagungan Al-Quran, membawa fakta-fakta dari masa hadapan. Iaitulah Allah Ta'ala sudah bagaimana adanya manusia yang berjaya sampai ke syurga yang paling tinggi, dan mereka bukan sekadar para nabi. Mereka bukan sekadar para nabi dan mursalin, subhanallah. Dan itulah sifat-sifat mereka di dunia dahulu. 2, 3, 4, 5, 6 ayat-ayat seterusnya memberitahu. Jadi tuan-tuan, antara adab berinteraksi dengan ayat-ayat yang berbicara tentang akhirat, pengetahuan dari masa hadapan, seumpama ayat yang pertama, Allah Ta'ala beri jaminan. Kenapa jaminan itu diberi? Kerana Allah Ta'ala sudah melihat, Allah Ta'ala sudah mengetahui, oh, inilah orang-orangnya. Kita tak mampu lihat lagi sebab akhirat belum berlaku. Tetapi kerana Allah itu raja di hari akhirat, masa depan tunduk pada Allah, maka Allah Ta'ala sudah mengetahui adanya manusia berjaya sampai dan graduate. Adanya manusia telah berjaya sampai walaupun mereka dahulu di dunia sangat bekerja keras. Aflaha artinya mereka bekerja keras lalu mereka berjaya. Aflaha adalah mereka berjaya selepas usaha keras. Allah Ta'ala sudah menyaksikan. Ya, bagi kita benda ni belum berlaku, kita mengharapkan.
Tetapi di sisi Allah, ia adalah telah berlaku. Ia adalah fakta dalam pengetahuan Allah yang tidak ada perubahan. Cumanya, soalan besarnya adalah, adakah saya yang diucapkan tahniah berkenaan? Adakah saya dalam ayat-ayat yang seterusnya? Adakah saya dalam ayat 1? Adakah saya dalam ayat 10? Jadi, maka kita perlu meminta. Adabnya adalah berhenti sekejap dan memohonlah pada Allah. Jangan terlalu cepat nak baca, tetapi berhentilah sekejap. Bila lalu ayat-ayat syurga, bila lalu ayat-ayat neraka, angkat tangan, doa pada Allah, mohon agar Allah jadikan kami itulah orangnya. Hum, alladzina hum, walladzina hum, walladzina hum. Very exclusive group yang telah berjaya sampai ke syurga. Lalu siapa dia orang itu? Ya pasti ada, tetapi siapa adakah mereka itu saya? Maka mohon pada Allah. Ya, sebab tu hadis Nabi tadi menjelaskan Nabi nak supaya umatnya mendapat syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi. Dan menariknya di penghujung suratul Mu'minun, Rasulullah dididik untuk memohon agar mendapat rahmat dan syurga Firdaus. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah Ta'ala didik Nabi untuk katakanlah, wahai Tuhanku, ampunkanlah daku. Bagaimana seseorang mahu ke syurga kalau dengan dosa? Maka hendaklah memohon pada Allah agar diampunkan dahulu segala dosa di dunia, warham, dan berikan rahmat kepadaku di akhirat selepas pengampunan dosa, kerana dengan rahmat seseorang itu meraih syurga, bukan dengan amalan. Amalan kita tidak layak untuk duduk dalam syurga, apatah lagi syurga Firdaus. Tetapi dengan rahmat Allah, kita boleh menghuni syurga yang paling tinggi. Maka mohon pada Allah. Ayat terakhir suratul Mu'minun adalah bernada, beruslub permintaan. Kerana itu adab apabila seseorang melalui ayat-ayat tentang akhirat. Mengharapkan Allah masukkan kita dan mengharapkan Allah bebaskan kita daripada neraka. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, mari kita lihat satu persatu sifat berkenaan dalam masa yang terbatas ini. Sifat yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang apabila datang waktu salat, mereka yang apabila memasuki salat, mereka yang dalam hal salat sahaja. Dalam hal salat berlaku kepada mereka khusyuk. Ya, mereka selalu memastikan mereka ini ada sifat khusyuk. Mereka bukan baru cuba-cuba khusyuk, mereka sudah isim fa'il. Mereka sudah membiasakan diri mereka dengan sifat khusyuk. Sifat khusyuk ini sudah bersebati dan berdarah daging dengan solat mereka. Ada 6 ciri. Ciri yang pertama nak katanya 5 ciri itu tak akan datang kalau tidak bertapak dan berasas daripada foundation ciri yang pertama. Kualiti hati seseorang mukmin. Seseorang boleh berkata dia beriman. Kalau kita tanya orang pun, kamu beriman tak? Semua orang akan kata dia beriman. Bahkan rukun iman pun kita boleh hafal. Tetapi apabila datang perkataan alladzina, walladzina, dalam bahasa Melayu yang ni maknanya, kata An-Nabulsi rahimahullah, al-mu'minun pada ayat pertama, bukanlah semua orang mukmin akan mendapat syurga Firdaus kerana adanya yang, lalu bermaksudnya ia semakin menyempitkan. Dia panggil hasar, dia panggil qasar, dia panggil sebagai contoh mudah, bila saya kata rakyat Malaysia, maka semua rakyat Malaysia. Tetapi bila saya kata netizen, maka dia semakin skopnya kecil kerana tidak semua rakyat Malaysia pengguna internet, warga internet. Dan bila saya kata Facebookers, penduduk Facebook, maka ia semakin kecil kerana tidak semua warga net, orang yang berinteraksi di alam sosial adalah pengguna Facebook. Jadi semakin ayat bergerak ke ayat, ia semakin spesifik. Nak katanya tidak semua orang terpilih untuk berada dalam syurga Firdaus yang kita baca daripada Al-Kahfi pada hari ini. Sesiapa yang memasukinya sentiasa akan ada nuzula.
Nuzulan ini artinya hidangan-hidangan sebagai selayaknya tetamu memperolehi. Setiap detik anda akan disajikan dengan sesuatu yang menyenangkan hati kerana anda tetamu. Dan kerana kepelbagaian hidangan dan perkara yang anda mahukan diberikan, maka anda berada di syurga Firdaus. Suratul Kahfi kata, anda tidak mahu berpindah ke tempat lain. Setengah orang bila disebutkan kepadanya, anda kekal di sini. Kalau rumah tu memang rumah 3-4 tingkat seumpama istana, maka memanglah kita memang harap tak nak pindah dah. Memang ini rumah yang terbaik. Dengan segala fasiliti kita mahukan memenuhi dekor kita, memenuhi cita rasa kita. Tetapi 5-6 tahun selepas tu, usahakan 5-6 tahun, 2-3 tahun selepas tu pasti datang kebosanan. Tetapi tidak, Allah Ta'ala kata tidak kepada penghuni syurga Firdaus. Memanglah pada ayat 11 Allah Ta'ala kata hum fiha khalidun, kamu kekal di sini, mereka kekal di sini. Tetapi kalau ditanya kepada penghuni syurga Firdaus tu, mereka memang tak nak pindah ke tempat lain. Walaupun Allah Ta'ala kata kekal, dan kekal dengan kebosanan ini seperti tidak boleh dipisahkan di dunia. Di dunia kekal duduk kat situ sampai bila-bila dengan sifat bosan, dia macam tak boleh pisah. Tetapi tidak kepada syurga Firdaus, di mana satu orang yang duduk dalam syurga Firdaus mengharapkan agar Allah tidak memindahkannya ke tempat yang lain. Anak kita pergi playground, for the first time playground itu memenuhi cita rasa dia. Papa, mama memang bersedialah anak tu sanggup tak makan, tak minum untuk sejam, 2 jam, barangkali 3 jam. Tetapi kalau dah 5 jam, takkan anak tu nak duduk situ. Dan bayangkan anak tu disebut oleh ayahnya, kau kekal di sini. Mana anak tu nak duduk kat playground tu, nak duduk dengan siapa, makan apa? Tetapi tidak kepada syurga, penghuni syurga Firdaus. Tuan-tuan, sifat yang pertama yang menjadi asas kepada lagi 5 sifat adalah sifat hati mereka ada kualiti, iaitulah dalam solat mereka ada sifat khusyuk. Khusyuk bukan bermakna jangan ingat apa-apa melainkan apa yang kamu baca. Ia bukan setakat bermakna anda tidak ingat apa-apa melainkan anda fokus pada apa anda baca. Ia bukan sekadar bermaksud fokus ataupun memberikan perhatian pada apa anda baca. Khusyuk menurut perkataan Al-Quran, anda semua baca suratul Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Jadi ada banyak perkataan khusyuk dalam Quran. Antara maknanya adalah di hari akhirat nanti ada wajah-wajah manusia yang kerana pernah melakukan kesalahan di dunia, mereka bangun daripada kubur dalam keadaan ketakutan, tertunduk. Tunduk kerana takut, nampak kelihatan ketakutan itu di wajahnya kerana bakal disoal. Itu khusyuk. Maknanya bukan setakat anda fokus pada apa anda baca, tetapi hendaklah menghadirkan perasaan sehingga terasa ketakutan. Takut apa tuan-tuan? Takut solat tidak diterima. Kerana soalan pertama akan ditanya oleh Allah Ta'ala adalah solat. Jadi sifat orang khusyuk adalah dia sangat takut Allah tak terima solatnya kerana dia menghadirkan tubuh tetapi tidak menghadirkan hati. Khusyuk bukan setakat fokus, tetapi tadabbur ayat-ayat yang dibaca semasa berdiri dan zikir-zikir yang ditinggalkan Nabi. Doa-doa yang Nabi tinggalkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi cuba faham molek apa dia mau baca. Apa kita baca? Daripada takbir Allahu Akbar sampai memberi salam. Jadi ini khusyuk. Khusyuk ni berdasarkan suratul Ghashiyah. Rasa ketakutan kerana akan disoal, kerana saya merasakan saya ada buat kesalahan. Ini sifat orang khusyuk, iaitulah dia sangat risau yang dia ada melakukan banyak kesalahan sehingga kan solatnya tidak diterima. Itulah antara perasaan yang digambarkan dan dihuraikan Allah ya pada ayat 57 surah Al-Mu'minun yang sama. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka yang sangat ada perasaan berhati-hati. Hati mereka ada sentiasa perasaan berhati-hati.
Maksudnya, betul ke apa saya buat ni? Betul ke laluan saya tempuh selama ni? Solat itu penuh dengan persoalan-persoalan yang bermain dalam fikiran. Betul ke apa saya buat selama ni? Maka ayat Quran yang dibacakan membimbing dan memberikan petunjuk. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ayat 60 suratul Mukminun. Maknanya adalah hati yang ada kualiti wajilah. Wajal. Maknanya takut sangat Allah Ta'ala tak terima. Ini nombor satu. Mudah-mudahan Allah golongkan kita daripada golongan, ya, bila datang sahaja azan, kita dapat lihat padanya ada perasaan yang berbeza daripada orang lain. Kelihatannya laungan azan berkenaan menghadirkan satu perasaan, ya, akan tiba waktu saya bercakap dengan Tuhan. Dan anda berdiri di hadapan Tuhan, takkan dengan bangga. Pasti anda berdiri dalam keadaan takut. Kerana menginsafi bahawasanya, ya, akan datang satu masa yang tidak boleh diingkari, iaitulah Allah Ta'ala akan bertanya, bagaimana solatmu? Jadi orang yang khusyuk akan mengalami ketakutan. Yang kedua, kesan daripada solat yang khusyuk adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang sangat eksklusif di orang ini, yang dalam perkara-perkara lara, mereka akan melakukan i'rab, mereka akan berpaling. Okey, apa itu lara? Lara adalah perkara yang anda lakukan tidak memberikan faedah kepada akhirat dan dunia. Dalam akhirat tak dapat pahala, tak ada faedah, benda tu tak sangkut paut langsung dengan akhirat menambah pahala, dunia pun tak ada faedah amalan tu. Benda tu harus tapi tak ada faedah. Contoh nak tengok movie. Movie tu ada faedah ke tidak? Pada menjadikan kamu ayah yang lebih baik. Pada menjadikan kamu pekerja yang lebih baik. Kalau tak ada faedah, namanya lara. Lara boleh berlaku dalam bentuk perkataan, perbualan membawang. Lara boleh berlaku dalam bentuk perbuatan. Jadi berjaga-jaga daripada perbuatan lara. Orang yang solat tadi, dia belajar apa? Dia belajar masa sangat penting. Kerana apa? Kerana solat yang dikerjakan ada masa-masanya. Semoga Allah jauhi kita daripada orang yang menunaikan solat selepas luput waktunya. Orang yang beriman bila mendengar laungan azan, dia akan bergegas untuk mensegerakan solat fardunya. Ya, kalau yang solat fardu itu mudayyak, yang sempit waktunya, maghrib, ya, seperti subuh. Jadi dia sangat memahami masa itu suntuk. Solat subuh sangat suntuk masanya. Jangan sampai solat waktu syuruk, waktu duha, waktu maghrib sangat mudayyak, sangat suntuk masanya. Maka orang beriman, kesan daripada solat yang khusyuk, dia sangat mudah tengok jam. Dia sangat sensitif dengan waktu solat. Kesan dia apa? Sifat kedua, perbualan macam ni buang masa aku. Kita tengok Facebook, tuan-tuan. Facebook tu membantu kita di akhirat ke tidak? Facebook tu bagi faedah tak pada dunia kita? Kalau Facebook yang kita dengar kuliah membantu menambah akidah kita, kalau Facebook yang kita lihat membantu bekerja dengan lebih baik di Yapim contohnya, maka insya-Allah itu bukan lara walaupun namanya Facebook. Tetapi kalau sekadar tengok cerita-cerita, sekadar nak tahu apa perkembangan orang lain dan kita tak sedar, masa berlalu, kita tergolong daripada orang yang telah masuk dalam lara. Wal'iyadzubillah. Maka sentiasa hati kita ini kerana didikan solat. Solat didik kita apa tadi? Nawaitu kita kena betul. Solat kena perbetulkan niat kita. Nawaitu, usalli kan. Maka di luar daripada solat, kita juga sangat mementingkan apa tujuan saya berada di sini. Apa tujuan saya masuk dalam WhatsApp group ni? Apa tujuan saya buka Facebook ni? Semuanya adalah untuk jelas tujuan bagi mengelakkan lara. Yang ketiga, sifat yang ketiga daripada 6 sifat orang-orang yang akan menghuni syurga Firdaus adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang apabila datang perihal memberikan hartanya untuk tujuan menyucikan hartanya, dia tidak berkira. Fa'ilun ni artinya dia melakukan
Dia melakukan dengan pantas tanpa berkira-kira. Dia tak fikir panjang akibat daripada duit poketnya, duitnya telah diberikan pada orang lain sedangkan dia berhak menggunakan duit itu untuk membeli perkara-perkara yang menyenangkan. Dia tak terasa pun duit dia keluar demi membantu orang-orang yang memerlukan. Ini tafsiran yang pertama kepada walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan kalau kita mengambil kira tafsiran yang pertama ini, maka sangat cantik duduknya selepas ayat yang ketiga yang Allah bicara tentang lara. Kerana apa? Ada orang dia menjauhi lara sampai ke satu tahap beruzlah, tak bercampur aduk dengan orang. Sedangkan sifat penghuni syurga Firdaus yang ketiga adalah sangat mengambil berat tentang kebajikan orang. Siapa yang bernama Asnaf, adakah saya sudah melakukan zakat? Jadi Islam agama yang sangat seimbang. Dia menyeru anda kepada penyucian hati, tetapi dia tidak menyeru anda kepada rahbaniyah. Sampai lupa yang kamu ni duduk di dunia perlu jadi khalifah, membela mereka yang bernama manusia yang ditindas oleh sistem yang zalim. Pada masa yang sama, bila kita bercampur dengan orang ni, jangan bercampur sampai melakukan lara. Kita kena sensitif bila kita bercampur dengan orang ni. Ada orang yang memang ada masalah ekonomi pasca COVID-19 ni. Ada tak kita sensitif dengan orang-orang yang memerlukan? Usah bicara orang lain, adik-beradik kita sendiri. Usah bicara orang lain, jiran rumah kita sendiri. Yang barangkali kita makan mewah-mewah tetapi orang sebelah rumah kita belum tentu ada makanan untuk hari berkenaan. Maka falsafah zakat adalah hablum minan nas. Dan falsafah ayat sebelumnya adalah hablum minallah. Solat dan menjauhi lara. Islam agama seimbang. Tetapi kalau kita mengambil kira makna fa'ilun, maka wujudlah tafsiran kedua. Dan tafsiran ini tidak bertentangan kerana perkataan zakat itu sendiri dari sudut bahasanya adalah huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, membersihkan hati. Dan mengambil kira surah ini turun di Mekah sebelum hijrah, maka barangkali tafsiran yang kedua ini boleh diterima sebagai tafsiran yang lebih kuat, iaitulah mereka yang fa'ilun, selalu dan kerap sampai dah jadi darah daging melakukan zakat, yakni penyucian hati. Sebelum penyucian harta yang kita jadikan tafsiran pertama tadi, penyucian yang paling asas adalah penyucian hati. Maknanya dia sentiasa mencela dirinya. Dia selalu merasakan dia banyak bawa benda kotor. Dia selalu merasakan cermin dia penuh dengan habuk yang menyebabkan bila cermin berhabuk, anda tak dapat tengok kelemahan diri anda suka tengok kelemahan orang lain, anda suka aibkan orang lain, anda suka cari kelemahan orang lain, anda terlupa anda punya kelemahan yang sangat banyak. Tetapi orang yang beriman, ciri yang ketiga, dia selalu melakukan zakat kerana dia tahu dirinya penuh dengan cacat cela. Doa yang selalu kita bacakan, Allahumma la taj'alni, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhidhni amma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Walaupun kita ada ramai followers, kita menjadi pujaan ramai manusia, tapi kau perlu cela dirimu kerana banyak dosa kau yang tidak diketahui oleh netizen dan followers. Kalaulah mereka tahu dosa-dosamu, kalaulah mereka tahu apa dalam hatimu, dibongkar segala-galanya aib kita. Jadi hendaklah kita selalu jangan rasa kita ni bagus sangat. Sebab ayat sebelumnya tadi, iaitu memisahkan diri dari kumpulan-kumpulan yang bercakap benda lara, berbual benda lara, kita pun left group. Apa kemungkinan boleh berlaku? Kita rasa kita bajet bagus, kita rasa kita sudah mulia, dan boleh berlaku kita memalaikatkan diri kita. Kita merasakan diri kita suci, tak bercampur dengan orang-orang. Maka sifat yang ketiga adalah jangan kau rasa begitu. Nabi tidak pernah rasa begitu. Nabi istighfar 70 kali sehari. Makna istighfar adalah saya ada banyak dosa. Hari ini saya cakap macam mana dengan mak saya. Hari ini saya cakap macam mana dengan staf saya. Hari ini saya buat benda curi tulang tak di tempat kerja saya. Hari ini. Dia selalu bila dia solat, lepas dia solat, dia melahirkan satu perasaan untuk mencela perbuatan-perbuatan yang sudah berlalu. Banyak sangat ke pahala saya buat hari ini? Kalau saya mati sekejap lagi macam mana je? Lubang kubur datang nanti. Jadi inilah yang menyuruh dia kepada untuk melakukan zakat. Dalam arti kata, penyucian hati.
Itu sifat yang ketiga. Kemudian tuan-tuan, daripada pembinaan fardul muslim, sifat yang keempat mula membawa kepada baitul muslim. Karena Islam ini seperti benih yang ditanam. Ya. Sebab itu menarik perkataan aflaha yang berasal daripada fa, lam dan ha. Ia bermaksud syaqqal ardh. Pekebun yang memecahkan tanah untuk menanam benih. Dan insya-Allah dengan izin Allah, apabila petani yang bernama fallah menanam benih dalam tanah, dipecahkan tanah untuk dimasukkan benih, maka ya insya-Allah dengan izin Allah cahaya matahari, dengan izin Allah angin bau hujan, dengan izin Allah sains menamakan fotosintesis, dengan izin Allah maka berlakulah benih tadi menumbuh, keluar tunas, keluar akar, keluar batangnya kelihatan, lalu berkembang dan merimbun, merendang, dan insya-Allah mudah-mudahan dan pohon yang ada buah, bukankah akan menyebabkan orang datang dekat? Kerana adanya sesuatu yang istimewa disajikan daripada pohon berkenaan berbanding pohon yang tidak berbuah, rendang tidak berbuah. Jadi nak katanya mukminun, qad aflahal mukminun, bukan hanya yang bagus kualiti khusyuknya di atas tikar sajadah ataupun kaki semayang di masjid, tetapi juga adalah mereka yang bila selepas solat di masjid, mereka pulang ke rumah sebagai seorang suami yang setia kepada isteri, isteri yang setia pada suami, tidak khianat di belakang, memelihara rumah tangga sebagai mitsaqan ghaliza. Aku jaga rumah tangga ni bukan sebab sayang pada bini sahaja, tetapi Allah Ta'ala kata dalam surah An-Nisa, ini perjanjian yang besar. Aku menikahinya dengan nama Allah. Ya, aku memilikinya dengan nama Allah. Hukum asalnya aku tidak boleh bersama dengannya, tetapi kerana lafaz yang sangat besar, ijab qabul, ankahtuka, ya, maka ia menjadi satu perjanjian yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, sifat yang disebut pada ayat 5, 6 dan 7 adalah sifat mukminun yang memelihara kesucian dirinya selepas tadi kesucian hartanya. Kalau mengambil tafsiran pertama, walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang sangat memelihara perkara-perkara yang privacy yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya untuk dipertontonkan kepada suaminya, dan orang-orang yang dibolehkan untuk melihatnya dan dia tidak pertontonkan kepada publik. Kita hidup di zaman media sosial, semua perkara boleh dikongsikan. Bertakwalah pada Allah. Bertakwalah pada Allah sebagaimana seruan Nabi Nuh alaihi salam pada ayat 23 surah Al-Mu'minun yang sama, afala tattaqun. Sebagaimana seruan Nabi Hud alaihi salam dalam surah yang sama ayat 32, afala tattaqun. Takwa ni, adakah kamu ada sifat risau apa kamu update di FB, di IG, di Twitter? Kamu tak rasa risau ke kalau kamu mati, bagaimana gambar-gambar yang tidak menutup aurat itu terus dipertontonkan dan ditontoni oleh seluruh dunia? Jadi, siapa yang berhak melihat kecantikan kita? Siapa yang berhak melihat apa yang tidak boleh diperlihatkan oleh syarak? Jadi Allah Ta'ala menyebut bahawasanya orang-orang yang memelihara kemaluannya, maruah dirinya, kecuali kepada pasangannya ataupun hamba sahaya yang mereka miliki. Allah Ta'ala sebut hamba di sini. Ya, kerana apa? Kerana hari ini sudah tidak ada perhambaan, dan Islam memang memerangi perhambaan, tetapi Islam memerangi perhambaan beransur-ansur. Perlahan-lahan, kerana Islam ini sendiri ketika bermula di Madinah, ia berlaku peperangan. Hamba-hamba tawanan ni, ya, bila ada ayat itu dalam ayat 6, dia mengingatkan kita, syukur pada Allah, negara kita ni tak ada perang. Kita terima Islam dalam keadaan bukan berlakunya peperangan. Dulu tuan-tuan, di Madinah, para sahabat di awal era perkembangan Islam, benih tu nak tumbuh tuan-tuan, ada yang nak cantas.
Pokok ni nak tumbuh, ada yang nak tebang, namanya kafir Quraisy daripada Mekah. Perang berlaku. Jadi ada hikmah. Allah Ta'ala sebut hamba kat sini. Malakat aimanuhum. Jangan kata Quran terlalu kearaban ataupun Quran terlalu jumud. Wal'iyadu billah, daripada lidah biadab begitu. Ya memang hari ini tak ada malakat aimanuhum. Tetapi sekurang-kurangnya tidak ada perkataan yang sia-sia dalam Al-Quran. Dia membawa kamu mengenang bagaimana Islam dahulu bermula dalam keadaan berkonflik dengan ramai manusia kafir. Sehingga jalan yang terpaksa dipilih oleh muslimin adalah terpaksa mempertahankan diri dan berperang. Itulah namanya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Dan dalam peperangan, kita sedia maklum, perhambaan adalah suatu bentuk perundangan yang dibenar dan diiktiraf oleh seluruh dunia antarabangsa. Maksud hamba adalah kamu kalah. Kalau kamu nak selamat daripada kami, kamu dibunuh, kamu kena jadi hamba kami, berkhidmat dengan kami. Kamu perempuan, kamu jadi hamba kami. Dan letakkan diri anda, katakan sebagai kaum muslimin yang berperang dengan musuh, dan ditakdirkan kita kalah. Dan hamba itu adalah perempuan yang terpaksa menjadi pekerja kepada musuh. Lalu bagaimana posisi itu? Maka adanya peruntukan syarak dalam hal ini kepada hamba-hamba yang terpaksa menjadi hamba apabila berlakunya peperangan. Sekurang-kurangnya kita dapat mengenang bagaimana Islam ini bermula dengan berkonflik dengan ramai empire, dengan ramai kaum yang bernama kafir. Dan pada ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala mengeluarkan satu bentuk peringatan yang menjadi kaedah penting. Bukan hanya terbatas kepada hal-hal rumah tangga. Kalau berdasarkan hubungan dengan ayat sebelum, memanglah ayat yang ketujuh ini berkaitan dengan rumah tangga, tetapi kerana ia menjadi satu ayat yang khusus, Allah jadikan ayat yang ketujuh, maka ia terbuka kepada semua kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan melangkaui syarak. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul aadun. Allah Ta'ala mengisytiharkan permusuhan kepada mereka yang bukan sekadar memilih jalan perzinaan ataupun memilih jalan untuk mempertontonkan apa yang tidak sepatutnya dipertontonkan kepada khalayak awam, tetapi juga kepada semua jenis perangai melampau batasan syarak. Semua yang Allah Ta'ala larang dilakukan, semua yang Allah Ta'ala kata perlu lakukan ditinggalkan. Jadi ini semua adalah golongan-golongan al-adun yang melampau batas. Kemudian tuan-tuan, sifat yang kelima bukan lagi membabitkan sekadar rumah tangga dan individu, tetapi membabitkan organisasi dan negara, tuan-tuan. Ini menarik Allah Ta'ala susun. Surah ini nama Al-Mu'minun, bukan Al-Mu'min. Kerana mukmin ini ada surah Ghafir, satu orang individu yang bercakap, memberi nasihat. Ada cerita tu. Tetapi kerana surah ini nama Al-Mu'minun, komuniti orang-orang beriman, maknanya 6 sifat ini untuk melahirkan masyarakat. Manfaatnya adalah untuk dunia kamu juga. Bukan setakat syurga Firdaus kamu dapat, tetapi melahirkan komuniti umat Islam yang kuat. Ini hikmah Allah menamakan dengan jamak muzakkar salim. Al-Mu'minun, bukan Al-Mu'min. Lalu, untuk melahirkan komuniti kaum muslimin yang kuat, sebab itu surah ini selepas surah Al-Hajj, untuk juga tujuan melahirkan komuniti umat Islam yang kuat dan gagah, digeruni oleh bangsa-bangsa lain, tidak bermudah-mudahan datang nak berperang, maka walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ada perkataan rakyat di situ, ra'un, yang berasal daripada perkataan ra', kullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Iaitulah sifat yang kelima. Kalau tadi orang tu solatnya khusyuk, dan kesan daripada khusyuk, seseorang yang, ialah bila kita khusyuk tuan-tuan, kita kalau baca hadis sekalipun dalam solat batal semayang. Sebab solat ni ada spesifik word sahaja dibenarkan. Mana boleh cakap bukan-bukan dalam semayang, batal semayang tu.
So, kesan daripada dalam solat saya dididik untuk jaga perkataan saya. Di luar solat, dia akan jaga perkataannya. Dia tak akan bersembang lara. Itu datang sifat kedua. Kalau dalam solat saya diajar untuk jaga apa saya cakap. Luar solat, saya kena jaga apa saya cakap. Dan kesan daripada dia meninggalkan percakapan-percakapan yang sia-sia. Dia tidak rasa sombong. Dia tetap merasakan dia masih lagi banyak celah. Lalu dia melakukan zakat, dia melakukan penyucian hati, dia istighfar dengan sangat kerap, mulutnya dengan zikrullah tidak boleh dipisahkan. Dan berapa ramai orang yang menyucikan dirinya, merasakan dia terlalu suci bersih, sehingga merasakan berhubung dengan lawan jantina ini satu benda yang tidak selayaknya dilakukan. Kerana merasakan dirinya terlalu suci, dia merasakan perkahwinan ini tidak sepatutnya. Biarlah nanti. Sejak bila Islam ini mengiktiraf kependetaan, rahbaniyah. Nabi SAW manusia paling bertakwa. Dan Nabi itu berkahwin. Maka datang sifat yang keempat. Iaitulah dalam hal-hal memelihara maruah diri, dia memilih jalan yang halal. Iaitulah dia hanya menunjukkan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya yang bernama furuj, yang bernama aurat kepada pasangannya sahaja. Ya. Jadi nampak tuan-tuannya macam mana mengalir Islam ini dan berkembang. Berkembang dan setiap ayat ke ayat adalah impak implikasi daripada sifat sebelumnya. Seolah-olah kalau tidak ada sifat sebelumnya dia tak berlaku sifat selepasnya. Cause and effect. Dan semua ni terasnya adalah ayat yang kedua. Solat yang khusyuk, hati yang khusyuk. Itu tapak dia, itu benih dia. Dan apabila seseorang itu dapat beramanah dengan pasangannya, tidak tikam belakang khianat, suaminya tidak nusyus, suami tidak nusyus, isteri tidak nusyus, masing-masing tidak curiga antara satu sama lain, setia, setia dengan pasangan, beramanah dengan rumah tangga, insya-Allah dia akan jadi orang yang beramanah dengan urusan-urusan di luar rumah. Berapa ramai yang mampu mengendalikan pejabat dengan baik. Ayat yang ke-8. Dia seorang yang amanah. Seorang yang bagus di tempat kerja. Seorang yang bila berjanji dengan customer, dengan klien, wa ahdihim ra'un. Bila melakukan perjanjian, bila dia beri janji jumpa esok, insya-Allah mungkin kita dari kalangan pekerja yang sangat jaga appointment ni. Kerana barangkali dalam fikiran kita, image kita company. Kalau lambat, janji pukul 10 pagi, 10.30 baru datang, image company. Ataupun apa kata klien nanti dalam feedbacknya nanti kan. Barangkali keduniaan. Tetapi belum tentu orang yang memelihara organisasi dengan baik. Ataupun dalam bahasa politiknya, yang berhormat, seorang pemimpin yang dihormati masyarakat. Dia adalah orang yang bagus hubungan dengan anak-anak dan bininya. So Islam ini subhanallah mengatur dengan sangat cantik bahawasanya pemimpin yang baik datang daripada rumah yang baik. Pemimpin negara yang baik datang daripada pemimpin rumah tangga yang baik. Maka sebab itu Allah Ta'ala mendahulukan urusan rumah tangga. Dia memelihara hubungannya. Apabila bersama dengan lawan jantina, dia memilih jalan perkahwinan. Walladina hum li furujihim hafizun. Dan apabila dia keluar daripada rumahnya, apabila dia keluar daripada rumahnya, lihat surah At-Tahrim. Dalam surah At-Tahrim, ya ayuhan Nabi, yang pertama tentang urusan dalam rumah, Nabi sangat jaga hati budi isterinya. Tetapi bila keluar daripada rumah, ya ayuhan Nabi yang kedua adalah membabitkan kepimpinan negara. Jahidil kuffar wal munafikin, surah At-Tahrim. Subhanallah. Kenapa dalam surah-surah An-Nisa ada cerita perang? Ada cerita kepimpinan di medan tempur. Kenapa dalam surah perempuan? Kalau kita tak faham susunan ayat 5 ni dengan ayat 7, ayat 8, Allah cerita rumah tangga dulu kena perform. InsyaAllah bila nafkah itu diberikan dengan baik, maka mati di medan tempur nanti, sekalipun mati yang tidak berhutang, mati yang tak menimbulkan sakit hati kepada orang lain. Tuan-tuan, walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang apabila diberi kepercayaan,
li amanatihim ni orang percaya kita boleh jaga barang dia. Orang percaya kita boleh buat job tertentu. Ini amanat. Wa ahdihim adalah kita janji pada orang pula. So kalau orang memberikan kepercayaan, kalau orang datang pada kita, itu amanah. Orang beri something pada kita, itu amanah. Tetapi bila kita cakap sesuatu yang namanya juga perjanjian, itu namanya ahdihim. Ya, jadi kita kena jadi orang yang memelihara, ra'un, sentiasa memelihara. Tuan-tuan perhatikan elok-elok, semuanya adalah berbentuk isim fa'il. Iaitulah orang-orang ini sangat memelihara dengan stabil, kekal begitu. Khashi'un, mu'ridun, fa'ilu, hafizun. Iaitu bukan isim fa'il tetapi fa'il mudhari'. Maknanya walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang apabila datang kepada mereka salawat. Sifat pertama tadi salat. Sifat yang terakhir salawat, maknanya 5 fardu salat. Orang-orang yang selalu apabila datang 5 fardu salat yuhafizun. Mereka cuba sedaya upaya, konsisten mereka cuba sedaya upaya. Sebab tu dia bukan dalam bentuk isim fa'il, dia dalam bentuk fa'il. Nak katanya istimrar, dia berusaha sedaya mungkin untuk memelihara salat awal waktu. Inilah sifat yang keenam yang Allah Ta'ala berikan kepada pemelihara sifat-sifat ini. Ya, memang kena kerja keras. Sebab itu Allah Ta'ala sebut aflaha. Kepada 6 sifat ini, iaitulah mereka yang berusaha gigih untuk apabila salat itu mereka cuba sedaya upaya awal waktu. Sebab kita faham, hatta para sahabat pun ketika peperangan dengan Bani Quraizah, mereka tidak dapat nak mendahulukan solat fardu asar pada waktunya. Tetapi ada situasi-situasi memang ya, ada solat terpaksa dikemudiankan kerana ada keutamaan-keutamaan. Tetapi sifat orang beriman, walaupun solat itu terpaksa dilewatkan sedikit, dia tetap rasa bersalah. Dia tetap ada musyfiqun yang kita sebutkan tadi. Dia tetap ada wajilah, dia ada ketakutan berkenaan. Maka Allah Ta'ala merakamkan sifat yang keenam adalah orang yang cuba sedaya upaya menunaikan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang berusaha untuk memelihara salat fardunya. Tafsiran yang kedua kepada ayat yang ke-9 adalah bukan sekadar salat awal waktu, tetapi wahafizun, dia bina pagar kepada salat fardu. Maksudnya apa? Dia membina pertahanan kepada solat fardu dengan solat sunat. Dan solat sunat ni memanglah tak semua kita boleh buat selalu. Maka sebab itu Allah Ta'ala menyebut yuhafizun. Dan bukannya hafizun. Sebagaimana ayat 5 dalam hal-hal memelihara aurat. Memelihara maruah diri. Kerana solat sunat kan, bukan kita semua ni ada kemampuan nak selalu melakukan. Ya, ba'diyah ke, qabliyah ke, tahiyatul masjid ke. Ya, ada yang sangat muakkad dituntut, tetapi ada yang kerana optional kita tidak melakukan. Tetapi sifat penghuni syurga Firdaus, dia akan cuba sedaya upaya untuk pasang pagar pada solat fardu, kerana perkara-perkara nawafil, perkara-perkara sunat inilah yang akan melengkapkan ibadah fardu yang akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan solat dan berakhir dengan solat. Inilah ya sifat orang yang Allah Ta'ala i'tiraf mereka sebagai graduan yang mendapat syurga Firdaus. Mereka adalah al-mu'minun. Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Tuan-tuan, kita kena ingat, untuk menjadi orang yang kekal sebagai beriman, al-mu'minun. Al-mu'minun itu adalah orang yang mantap imannya. Jangan sekali-kali merasakan kau akan mantap iman dengan usaha kau lakukan. Hendaklah belajar daripada ayat terakhir surah ini. Kalau kita hubungkan dengan ayat pertama dengan ayat terakhir, kemantapan iman itu memerlukan kau berdoa meminta daripada Allah. Jangan kau yakin sangat kau akan istiqamah dengan usaha yang kau lakukan. Saya akan istiqamah sebab saya penuh dengan WhatsApp group yang mana semuanya orang-orang saleh. Saya akan istiqamah sebab saya berada dalam kumpulan, dalam halaqah, dalam tarikat, dalam jamaah, dalam gerakan Islam. InsyaAllah saya akan istiqamah. Ya muqallibal qulub,
Kan? Jangan kita terlalu yakin dan selalulah meminta pada Allah agar Allah menetapkan hati kita. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan menariknya, falah pekebun, dia letak benih je pun. Lepas tu apa dia buat? Tunggu setahun. Apa berlaku dalam setahun itu bukan dia buat dah. Cahaya matahari bukan dia buat. Hujan turun bukan dia buat. Pekebun hanya tanam benih, letak baja and then tawakkal ala Allah. Berapa persen sangat yang kita buat? Selebihnya Allah Ta'ala yang buat. Proses yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Kita tanam benih. Tetapi selebihnya Allah Ta'ala yang beri, Allah Ta'ala yang turunkan, Allah Ta'ala yang memproses. Macam itulah juga iman ni. Kalau nak mantap, kamu mulakan usaha dulu. Kamu cuba sedaya upaya beriman terlebih dahulu. Dan selebihnya memohon pada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan sifat-sifat yang telah saya bacakan tadi. Sifat-sifat tadi adalah sifat yang kita kena cuba dulu buat. And then berdoa agar Allah jadikan ia tabiat. Kita cuba dulu struggle, tetapi mohon pada Allah agar kualiti-kualiti tadi jadi darah daging kita, kerana isim fa'al yang saya sebutkan tadi menjadi penghujung setiap sifat-sifat ini. Hafizun, dia memang kekal begitu. Mu'ridun, memang dia kekal begitu. Hafizun, dia memang kekal begitu. Ra'un, dia memang kekal begitu. Jadi nak katanya, orang mukminun, orang yang mantap imannya ini, dia mantap imannya itu, dia memang kekal begitu kerana Allah Ta'ala beri kekuatan itu. An'amta alaihim, Allah beri nikmat kerana mereka sentiasa meminta. Mereka berakhlak seperti Nabi yang sentiasa meminta. Wasta'inu bis sabri was salah. So solat itu sendiri sebagai satu bentuk meminta pertolongan daripada Allah untuk Allah kekalkan aku dalam iman. Kerana kalau kita tidak kekal dalam iman, kita ada risiko untuk didatangi syaitan yang akan membisikkan was-was dan kekufuran apabila maut dan mati itu datang. Suratul Mukminun, antara pengakhirannya adalah doa agar dipelihara daripada gangguan syaitan. Dan inilah pun doa. Bila kita nak khusyuk dalam solat, kita baca doa ni. Tetapi konteks ayat ini juga, Suratul Mukminun ayat 97-98, adalah ingat, mantap iman ni bukan urusan kamu. Kamu kena berusaha dengan gigih, tetapi jangan lupa meminta pada Allah untuk menguatkan iman kamu. Laula arrabatna ala qalbiha, kami yang kuatkan iman dalam hati ibu Nabi Musa. Ibu Musa mengambil inisiatif terlebih dahulu, selebihnya kami yang beri nikmat iman itu mantap dalam hatinya. Jadi, kalau kita beranggapan kita kuat iman kerana usaha kita buat, tidak ada kaitan langsung dengan ini pemberian daripada Allah, maka kebimbangannya dia tidak konsisten dan istiqamah. Tiba waktu paling kritikal, kita akan meninggal dunia, waktu itu kita tumbang, tidak lagi istiqamah. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika min rabbi wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung pula daripada syaitan itu datang mendekati aku. Antara tafsiran mendekati aku ini adalah, aku mohon pada kau agar jangan bila aku nazak nanti syaitan tu datang dekat. Jangan biarkan syaitan tu datang dekat, sebab syaitan datang dekat tanda tak baik dah. Kalau kita nampak syaitan bila nyawa sampai sini, masa sakaratul maut, itu tanda tidak baik dah tu. Tetapi orang yang mukminun, mudah-mudahan kita tergolong daripada mereka ini, datang pun syaitan tak datang. Syaitan tak datang, yang datang adalah malakul maut dalam keadaan yang menyenangkan hati. Semoga kita digolongkan daripada orang-orang yang bernama al-mukminun. Wallahu a'lam. Jadi saya berhenti setakat itu sahaja terlebih dahulu. Saya cuba tengok kalau ada soalan daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. Terima kasih pada Muiz Muhammad, Ella Carmila yang membuat catatan panjang lebar, top fan kepada Yapin Smart Page ini. Nampak gayanya tidak ada sebarang soalan daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. Wa barakallahu fikum. Saya berhenti setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada rakan-rakan di IG yang menonton. Minta maaf
sekejap ada sekejap tak ada sebab saya salah pilih phone. InsyaAllah kita akan atasi pada masa akan datang.